Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizuddin Anas bin Aziz, nombor matrik 259963 daripada kumpulan I Kuching. Untuk subjek pengurusan latihan dalam organisasi, saya telah memilih satu tajuk iaitu analisis keperluan latihan di Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak ataupun IKMAS. Okey, seperti yang dapat kita lihat sekarang ini adalah sedikit berkenaan dengan latar belakang organisasi, iaitu IKMAS merupakan sebuah institusi pendidikan yang terletak di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Okey, untuk makluman, di IKMAS terdapat dua program iaitu program Diploma Pengajian Dakwah Islamiah dan Diploma Tahfiz wa Qiraat. Okey, sehingga kini terdapat seramai 218 orang pelajar yang tengah mengikuti program tersebut dan seramai 61 orang pegawai dan kaki tangan yang sedang berkhidmat di IKMAS. Untuk misi IKMAS adalah memartabatkan IKMAS sebagai sebuah institusi pengajian dan latihan Islam bertaraf dunia, manakala misinya pula adalah mendidik dan melatih pelajar serta peserta khusus dalam bidang dakwah, tahfiz Al-Quran, kemahiran turaf dan pembangunan modal insan. Okey, untuk seterusnya adalah analisis keperluan latihan organisasi, iaitu kaedah pengumpulan data untuk analisis keperluan. Di sini terdapat 3 kaedah yang bersesuaian untuk dibuat analisis, iaitu pertama kajian lapangan, yang kedua kaedah melalui kaedah soal selidik, yang ketiga adalah melalui kaedah temu bual. Seterusnya adalah hasil analisis keperluan latihan. Terdapat 3 analisis, iaitu yang pertama analisis keperluan organisasi, analisis keperluan kerja atau tugas, yang ketiga adalah analisis keperluan individu. Okey, bagi analisis keperluan organisasi, perubahan norma kerja ketika pandemik COVID-19 sedikit sebanyak memberi satu impak kepada organisasi tersebut. Yang kedua adalah persaingan dengan institusi yang lain. Yang ketiga adalah melahirkan ramai graduan dalam bidang berkaitan, iaitu selaras dengan visi dan misi di IKMAS. Bagi analisis keperluan kerja atau tugas, tenaga pensyarah yang mengajar di IKMAS dalam pelbagai mata pelajaran. Yang kedua, sentiasa berhadapan dengan pelajar. Yang ketiga, memiliki tugas-tugas lain selain daripada mengajar, iaitu membuat kerja-kerja pengurusan. Bagi analisis keperluan individu pula terdapat 2 kaedah yang diguna pakai, iaitu pertama sekali adalah penilaian prestasi, yang kedua penilaian kendiri. Daripada hasil analisis ini, maka satu program wajar dilaksanakan dalam bagi membantu para pensyarah kontrak dalam persediaan untuk mengajar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang matlamat program, iaitu yang pertama, program persediaan mengajar bermatlamat untuk memberi pendedahan kepada amalan latihan pengajaran dan pembelajaran di IKMAS dalam situasi sebenar. Program ini memberi peluang kepada pensyarah untuk mendalami serta mempelajari situasi sebenar pengajaran sebelum menjadi seorang pensyarah di IKMAS. Okey, yang kedua adalah program persediaan mengajar juga menyediakan peluang kepada bakal pensyarah mengaplikasikan ilmu serta kemahiran yang telah dipelajari sepanjang program tersebut. Yang ketiga adalah program persediaan mengajar membentuk para pensyarah untuk menjadi seorang pensyarah yang berkualiti dalam memastikan segala proses pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan dan sekaligus dapat mencapai sasaran program tersebut. Okey, seterusnya saya akan membentangkan objektif program seperti yang kita dapat lihat di sini. Terdapat beberapa objektif program yang telah disenaraikan. Yang pertama, mempraktikkan kemahiran yang dipelajari dalam merancang persediaan mengajar dan melaksanakan pengajaran. Seterusnya, memupuk modal insan yang cemerlang di kalangan para pensyarah. Yang ketiga, mengaplikasikan teori dan amali yang telah dipelajari sepanjang program dalam situasi sebenar. Seterusnya, mengalami suasana interaksi dengan pegawai-pegawai daripada bahagian-bahagian lain khususnya di IKMAS sebagai contoh dengan bahagian khidmat pengurusan, bahagian pembangunan insan, bahagian unit komunikasi korporat dan lain-lain lagi. Seterusnya, membentuk personaliti, keyakinan diri serta meningkatkan daya tahan dalam mengamalkan nilai-nilai profesional para pensyarah. Dan terakhir sekali ialah objektifnya ialah menambahkan pengalaman serta motivasi diri untuk diterapkan di dalam dewan kuliah.
Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan kandungan program atau modul. Di sini saya telah menyenaraikan 4 kandungan. Yang pertama sekali, aktiviti berkumpulan. Aktiviti berkumpulan ini sebagai contoh latihan dalam kumpulan. Yang kedua adalah ceramah motivasi. Ceramah motivasi ini agak penting untuk membentuk modal insan para pensyarah. Yang ketiga adalah slot bersukan. Slot bersukan ini untuk memastikan keadaan fizikal dan mental pensyarah dalam keadaan siap sedia. Yang terakhir sekali adalah taklimat. Taklimat ini juga penting dalam memberi pendedahan kepada para pensyarah berkenaan dengan SOP serta persediaan mengajar. Okey, seterusnya adalah tempoh program. Tempoh program yang dirancang adalah selama 5 hari 4 malam seperti yang kita dapat lihat di sini. Di sini saya telah membuat satu perancangan jadual program bermula pada hari pertama sehingga hari kelima dan bermulanya daripada 7.30 pagi sehingga malam. Seterusnya adalah kumpulan sasar. Bagi program persediaan mengajar ini, saya telah menyasarkan kumpulan daripada pensyarah-pensyarah kontrak serta pensyarah-pensyarah lantikan tetap. Seterusnya saya akan membentangkan perbelanjaan latihan. Yang ini adalah anggaran perbelanjaan latihan. Yang pertama sekali, ianya melibatkan makan dan minum peserta. Yang kedua, bayaran penceramah. Jumlah keseluruhan bagi latihan ini adalah sebanyak RM22,950. Seterusnya saya akan kongsikan tentang persediaan diri jurulatih. Seperti yang kita sedia maklum, seorang jurulatih haruslah mempunyai ilmu, kemahiran serta kepakaran dalam sesuatu latihan. Dalam konteks program persediaan mengajar ini, jurulatih tersebut haruslah mempunyai ilmu, kemahiran dan kepakaran dalam persediaan mengajar. Seterusnya adalah persediaan tambahan. Persediaan tambahan yang boleh kita laksanakan adalah yang pertama sekali menyediakan toolkit POP yang mengandungi alatan tulis, peti kecemasan. Peti kecemasan ini juga perlu kepada peserta dalam mendapatkan rawatan awal sebelum mendapat rawatan susulan daripada pihak berkenaan. Seterusnya adalah berkaitan dengan penilaian program. Menurut Harris 1997, terdapat beberapa tujuan penilaian latihan wajar dilakukan iaitu untuk menjustifikasikan perbelanjaan, perancangan program masa depan serta untuk membuat keputusan tentang individu peserta. Justru penilaian program wajar dilakukan supaya program dapat dilaksanakan dengan lebih baik pada masa akan datang. Di sini saya telah menyediakan satu contoh borang penilaian keberkesanan khusus atau taklimat ataupun bengkel bagi program ini. Kesimpulannya, latihan amat diperlukan dalam sesebuah organisasi. Ianya mampu meningkatkan kemahiran serta ilmu kepada para pekerja. Dengan adanya latihan kepada para pekerja dalam sesebuah organisasi, ianya mampu meningkatkan kerjaya seseorang pekerja sekaligus membantu organisasi untuk mencapai visi, misi, objektif serta hala tuju organisasi tersebut. Tambahan pada masa kini seperti yang kita lihat, persaingan semakin sengit di antara organisasi. Tambahan selepas berlakunya wabak pandemik COVID-19 dan krisis yang telah berlaku sekarang ini seperti di Rusia dan Ukraine. Justru latihan amat diperlukan dalam organisasi untuk membangunkan organisasi tersebut. Sekian, terima kasih.